Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Komponik Aliawai Malaysia. Okay, dalam video hari ini saya akan tunjukkan cara untuk buat fogging sensor dan juga automation system untuk mengatasi masalah fogging dalam ternakan lobster air tawar ataupun udang kara air tawar. Secara asasnya, fungsi sistem ini adalah untuk mengesan kehadiran asap fogging, dan kalau ada asap fogging, ada Kementerian Kesihatan buat fogging kat kawasan rumah kita, secara automatik sistem ini akan mematikan pam oksigen dan juga kita punya water pump dalam kita punya tangki ternakan. Untuk projek ni saya gunakan Arduino sebagai microcontroller untuk proses kita punya input dan juga output. Kemudian untuk sensor saya gunakan MQ2 sensor. MQ2 sensor ni adalah sensor yang boleh detect kehadiran gas dan juga asap. Kemudian untuk matikan kita punya water pump dan oxygen pump ni, saya sambungkan pada 2 channel relay. Okey, sebelum saya cerita dengan lebih detail pasal projek ni, suka saya ingatkan projek ni sebenarnya mudah. Nampak saja macam complicated, wire sana wire sini, tapi jangan risau, saya akan pastikan projek ni simple dan semua orang boleh follow, boleh ikut, boleh buat benda yang sama yang saya buat ni. Walaupun tak ada background IT, tak pernah buat programming, jangan risau, semua orang boleh buat. Sebab untuk projek ni saya dah sediakan web page dekat website Komponik Malaysia. Kat situ saya dah sediakan panduan dan juga dia punya source code, programming code pun saya sediakan sekali. Contoh cuma perlu copy and paste dalam software nanti, dan semua cara nak menggunakan software saya akan tunjuk step by step. Ok, nak tahu macam mana cara nak buat? Jom kita masuk dalam. Ok, first kita buka dulu website aquaponic.my. Dan kalau tengok dekat menu ni, kita ada satu menu DIY. Klik je menu DIY ni. Ok, inilah saya punya blog yang baru, dan blog ni buat khas untuk projek-projek DIY. Dan selepas ni untuk semua projek DIY saya akan letakkan dekat blog ni sebagai sumber rujukan. Dan kalau letak kat blog ni, senanglah kalau saya nak tambah maklumat tambahan ataupun saya nak letakkan link dan sebagainya. Ok, ni projek yang kita nak buat hari ni. So kita klik pada maklumat lanjut. Dan kalau kita scroll ke bawah, ada sikit pengenalan tentang projek ni, sebab apa saya perlu buat projek ni, dan juga objektif projek. Sebab ni Fogmon version 1, dan kat sini saya ada nyatakan apa function yang ada dalam kita punya version 1 ni. Dan kalau kita dah buat version lain nanti, version 2, version 3 mungkin, saya akan nyatakan kat sini apa function yang ada dalam version tersebut. Dan kalau scroll dekat bawah lagi, kita ada senarai peralatan yang diperlukan untuk projek ni. Pertama, kita ada Arduino board, relay module dan juga sensor. Yang ni semua adalah aksesori tambahan. Okay. Dan untuk dapatkan semua peralatan dan board-board ni semua, tuan-tuan boleh beli secara online. Klik je button ni. So, dia akan pergi ke Shopee, dan tuan-tuan boleh beli direct dengan Shopee. Sebab saya memang tak jual barang. Dan kebanyakan barang yang saya gunakan ni memang saya beli dekat Shopee. Okay, balik pada kita punya blog. Dan kalau kita scroll kat bawah lagi, kita ada software. Software ni software percuma. Jangan risau, tak kena beli. Software yang kita gunakan ni namanya adalah Arduino IDE. Dan untuk download, kita klik je button ni nanti. Arduino IDE ni kita akan gunakan untuk kita masukkan kita punya source code ataupun coding, dan kita akan upload ke dalam kita punya microcontroller. Okay, ni kita punya microcontroller Arduino board. Yang ni kita akan gunakan Arduino Uno. Untuk coding nanti tak perlu nak type, cuma perlu copy paste saja. So, jadi sekarang ni apa yang kita akan buat, kita akan download dulu kita punya software Arduino IDE. Kita klik je button download ni. So, dia akan pergi ke website Arduino. Okay, komputer yang saya gunakan ni Windows 7. So, saya akan download Windows 7 and newer. Maksud kalau tuan-tuan pakai Windows 10, pakai yang ni juga. Klik je sini. Okay, dekat page ni, dia ada offer untuk contribute dan download ataupun just download. Jadi, kalau tuan-tuan rasa nak menyumbang kepada komuniti Arduino ni, boleh contribute klik button ni, contribute dan download. Tapi untuk ni, saya cuma nak download saja. Saya klik button download. Save file. Dah habis download. Sekarang saya buka saya punya folder download. Ini saya punya folder download. Ini software yang kita download tadi, Arduino IDE. Kita double klik je untuk install. Klik yes. Dan ni kita klik I agree. Kalau rajin baca. I agree. Ni semua apa yang komponen yang kita akan install. So kita klik next. Dan start proses install. Installation complete. So klik pada button close. Okay, bila kita dah install ni, secara automatik dekat kita punya desktop ni akan ada ikon Arduino. So untuk kita buka ni, just double klik.
Okey, ini kita punya interface untuk Arduino IDE. Jadi sekarang apa yang kita akan buat? Kita akan copy semua coding yang ada dekat website tadi. Pergi balik ke website. Scroll ke bawah. Dekat bahagian source code ni. Apa yang kita perlu copy? Kita kena copy daripada line 1 ni, 01. Sampai ke line 60 ni. Semua ni kita kena copy dan kita akan paste dekat kita punya Arduino IDE. Okay. Yang atas ni tak payahlah. Cuma ambil bahagian bawah ni. Bahagian start pada line 1 ni. Select sampai ke 60. Kemudian ni ada button untuk copy. Copy. Dan pergi dekat kita punya Arduino IDE. Yang ni select all. Kita delete. Enter satu line. Kemudian kita right click. Paste. Ataupun Ctrl V. Okey, kita punya coding kita dah paste dalam kita punya IDE. Cuma by default dia punya font ni memang kecil. Susah nak nampak. Saya sini pun susah nak nampak. Okay, so apa yang saya akan buat? Saya akan besarkan dulu font ni. Kita pergi dekat file. Preferences. Kemudian kita akan tukar font. Asalnya sekarang ni font 12. Kita besarkan sedikit pada font 18. Supaya lebih mudah kita nak nampak. Okay, dah makin mudah besar sikit. Sekarang kita nak save dulu kita punya coding ataupun sketch ni. Kita scroll dulu ke bawah. Okay. Yang ni cuma delete je. Ni kita tak perlukan. Ni sebab kita copy tadi dia ikut sekali. Dia punya link ni. Delete. Ok. Untuk save ni saya akan save dekat folder download je lah. Sebab ni cuma demo. Tuan-tuan nanti save lah dekat mana file. Dekat file-file ataupun folder mana tuan-tuan selalu save file. Save as. Saya akan save dekat download. Ok. Yang ni. Untuk projek ni saya namakan sebagai FogMon. Untuk singkatan kepada Fogging Monitoring. Dan ini adalah version 1. So saya akan save sebagai FogMon-V1. Sebenarnya nama ni tak kisah, nak save nama apa pun tak apa. Okay, tapi kalau kita buat naming macam ni, kita tahu ni lah file untuk version 1. Nanti kalau version 2 kita namakan sebagai FogMon-V2. Klik save. Okay, coding kita dah save. Coding ataupun sketch lah kita bagi dalam Arduino ni. Okay, sekarang kita tengok pula kita punya microcontroller board. Ok, inilah contoh Arduino microcontroller board. Dan kat sini kita ada 3 jenis board. Yang pertama ni adalah Arduino Mega, Arduino Uno dan yang ni adalah Arduino Nano. Sebenarnya ketiga-tiga ni kita boleh gunakan untuk projek ni. Tapi sebab saya pun tak tahu, sebab projek ni masih lagi dalam development, saya pun tak tahu lagi apa function yang kita akan tambah kemudian. Jadi saya decide saya akan gunakan Arduino Uno. Kalau nak guna Nano ni, sebab dia punya jumlah pin ni terlampau sedikit, tak cukup nanti. Jadi saya tak akan gunakan Arduino Nano. Dan kalau nak gunakan Arduino Mega ni pun boleh juga. Lebih banyak pin ni, tak silap so dia ada 52 pin semua sekali. Saya plan kalau first kita gunakan Arduino Uno ni. Kalau tak cukup, ada banyak function yang kita nak tambah, lagi banyak pin kita nak guna nanti, baru saya akan tukar kepada Arduino Mega. Tak ada masalah sebab coding masih sama. Jadi buat masa sekarang ni kita akan fokus dulu pada kita punya board Arduino Uno ni. Sebelum kita nak gunakan board Arduino Uno ni, kita nak kena tahu macam mana cara untuk kita nak hidupkan board ni. Okay, macam mana kita nak sambungkan supply pada board. Yang pertama kita ada USB. USB ni kita boleh gunakan power USB untuk hidupkan board ni. Dan USB ni jugalah yang akan kita gunakan untuk kita programkan kita punya board ni nanti. Yang kedua kita ada DC jack. Input untuk DC jack ni adalah antara 7 hingga 12 volt. Dan lagi satu cara untuk kita hidupkan board ni adalah dengan menggunakan pin 5 volt VIN yang ada dekat sini. So susah nak nampak, jadi saya akan tunjukkan dekat kita punya website. Dekat website kalau scroll ke bawah lagi dekat bahagian rujukan ni, kita akan nampak layout pin yang ada pada kita punya board Arduino Uno. Okey, yang untuk cara ketiga untuk kita hidupkan board tadi, kita boleh gunakan pin 5 volt VIN ni untuk hidupkan board Arduino ni. Dan daripada pengalaman saya pun saya jarang gunakan pin ni. Biasanya saya akan gunakan DC jack ataupun power USB. Sebab kalau kita gunakan power USB ni, kita boleh gunakan power bank untuk kita hidupkan board ni. Tapi kalau untuk permanent installation, saya akan gunakan DC jack. Okay, selain daripada tu, kalau kita tengok ni, kat sebelah kanan ni, kita ada digital pin daripada 0 sampai pin 13. Dan pin ni adalah pin digital, kita boleh programkan sebagai input dan juga output.
Dan kalau tengok sebelah kiri ni, kita ada pin untuk analog, daripada analog 0 sampai analog 5. Yang ni pun sama juga, kita boleh programkan sebagai input ataupun output bergantung pada keperluan kita punya sistem ataupun kita punya program. Dan di bahagian atas ni, yang ni bin tadi, kemudian kita ada 2 pin untuk ground, dan kita ada pin 5 volt, ni adalah output 5 volt, dan juga output 3.3 volt. Dan nombor pada pin ni adalah penting sebab kita akan buat sambungan nanti berdasarkan apa yang kita dah programkan ke dalam kita punya board ni nanti. Sebagai contoh, kita tengok pada kita punya coding tadi. Kita tengok dekat line nombor 2 ni, integer relay pin 01. Dia akan sambung pada pin nombor 7. Okey, yang ni cuma naming sebab relay yang kita guna ni adalah relay 2 channel. So, saya letakkan nama 101 dan yang lagi satu 02. Tapi untuk relay ni, dia akan bersambung pada pin 7 dan juga pin nombor 6. Kalau kita tengok dekat kita punya board Uno ni, kita tengok sini ni adalah pin 7 dan pin 6. Kedua-dua pin ni kita akan sambungkan kepada relay. Dan kalau kita tengok pula pin yang ada pada relay, tadi kita ada sambungan tadi daripada pin nombor 7 dan pin nombor 6. Okay, sebab kita gunakan relay 2 channel. Dan dekat relay ni pun dia akan ada 2 input signal. In 1 dan juga in 2. Jadi apa yang kita boleh buat nanti, mungkin yang pin nombor 6 ni, kita sambungkan kepada in nombor 1. Dan pin nombor 7 ni kita akan sambungkan kepada in nombor 2. Kalau terbalik pun tak ada masalah. Dan lagi satu yang kita kena ingat, relay ni pun dia perlukan power untuk berfungsi. Dan output yang ada dekat kita punya board ni adalah 5 volt. Dan relay kita ni pun memang perlukan 5 volt. Jadi salah satu connection yang kita kena buat, kita kena bagi supply pada relay ni. Okay, biasanya supply kita akan ambil daripada sini 5 volt positif ni. 5 volt yang ni, positif ni, kita akan sambungkan pada VCC. Dan yang salah satu ground ni, kita akan sambungkan kepada ground pada relay. Tapi jangan risau, ni hanya sekadar gambaran saja. Inilah apa yang akan kita buat nanti. Dan untuk sambungan nanti saya akan tunjukkan satu persatu. Okey, jadi sekarang kita akan mula untuk programkan kita punya board Arduino Uno ni. So yang kita perlukan adalah kabel USB Type B. Dan bahagian yang satu ni kita akan sambungkan pada kita punya komputer. Okey, saya dah sambungkan board Arduino Uno kita tadi dengan komputer ni dengan menggunakan kabel USB. Jadi sekarang apa yang saya akan buat, saya akan cuba untuk programkan. Kita akan tengok apa masalah yang biasanya jadi semasa kita nak programkan board Arduino ni. Sekarang saya akan terus proceed untuk upload. Ni button untuk upload. Kita tengok apa masalah yang akan timbul. Okey, kalau kita tengok kat bawah ni, dia ada error. An error occur while uploading the sketch. Okey, biasanya kalau jadi macam ni, apa yang tuan-tuan kena tengok, first kita tengok adakah kita dah pilih board yang betul. Okey, select tool. Board. Okey, nampak tak kat sini? Sekarang ni kita nak programkan board Arduino Uno. Tapi dekat sini dia berada pada Arduino Mega. Jadi, first apa yang kita kena buat, kita kena betulkan ni, kita kena pilih Arduino Uno. Kita cuba lagi sekali untuk upload. Pun sama juga, kita masih lagi ada masalah. Okey, kebiasaannya kesalahan yang kedua adalah pada kita punya COM port. Okey, kita tengok sini tool, port, COM 3. Okey, tapi sebenarnya board Arduino kita connect pada COM 14. Sepatutnya kita kena pilih COM 14. Tapi kalau kat sini tak ada keluar nama board, apa yang kita boleh buat, tuan-tuan boleh tengok pada device manager. Okey, ni device manager. Kalau kita scroll kat bawah ni, dekat port, tengok sini Arduino Uno COM 14 ataupun COM port 14. Jadi kita tahu kita punya board Arduino ni dia connected dengan komputer ni melalui COM 14. So kita kena pilih tool port COM 14. Jadi kita akan cuba untuk upload lagi sekali. Inilah masalah yang biasanya akan kita jumpa masa kita nak upload sketch ataupun coding ni. Okey, kalau tengok kat sini dah done uploading, maksudnya coding ni dah masuk ke dalam kita punya board Arduino ni.
So bab programming dah settle, cuma sekarang yang tinggal untuk kita buat physical connection. Kita akan sambungkan pin, kita akan sambungkan pin ke relay, ke sensor dan untuk aksesori-aksesori yang lain lagi. Okay, inilah komponen ataupun modul utama untuk kita punya sistem automation dan monitoring ni. First tadi ni kita ada Arduino Uno board yang kita dah programkan tadi dengan coding ataupun dengan sketch yang kita copy pada website. Kemudian kita ada 2 channel relay module. Kemudian kita ada MQ2 sensor. Okey, MQ2 sensor ni adalah sensor untuk gas dan juga asap. MQ sensor ni ada banyak jenis. Ada MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8 dan yang paling famous sekarang MQ135. Okey, kalau untuk MQ3 tadi untuk ethanol, MQ4 untuk methane gas ataupun natural gas, MQ5 dengan 6 LPG dan juga methane. Kemudian MQ7, okay, MQ7 ni kita boleh gunakan untuk kita detect gas karbon monoksida. Okay, kalau ingat lagi dulu dalam tidak salah dalam bulan lepas ada kes kematian dalam kereta, dia parking kereta, kemudian dia tidur dalam kereta, kemudian ada kebocoran gas dan gas masuk ke dalam kereta dan menyebabkan kematian. Sebenarnya kita boleh gunakan sensor ni untuk kita detect kehadiran gas karbon monoksida dalam kenderaan. Dan sebenarnya sebelum ni pun saya dah cuba buat benda tu, memang jadi boleh detect, cuma saya tak sempat nak buat tutorial macam mana nak buat sensor untuk gas karbon monoksida ni. So tengoklah nanti kalau ada peluang kita akan buat lah. Dan yang ni pula saya punya development dan testing rig. Biasanya kalau untuk saya develop projek macam ni, biasanya saya akan mount semua peralatan, semua komponen, semua modul dekat rig ni. Dan sebab kat sini saya gunakan akrilik, lebih mudah untuk saya taping, pasangkan standoff riser ni. Memandangkan kita punya pin, terutamanya pin untuk power pada kita punya board Arduino ni, dia terhad, kita cuma ada satu pin untuk 5 volt out. Jadi apa yang kita boleh buat, kita gunakan breadboard ataupun ada orang panggil Vero board ni. So daripada 5 volt tadi kita sambungkan dekat kita punya board ni, kemudian yang lain kita akan parallel, kita akan tap daripada line yang sama kat sini. So kita akan dapat extra connection untuk 5 volt. Sebab kita punya komponen ataupun modul ni, sensor ni pun dia perlukan supply 5 volt, dan relay ni tadi pun memang dia perlukan voltage 5 volt untuk berfungsi. Dan sekiranya kalau kita ada peralatan ataupun modul tambahan nanti pun kita perlukan supply juga. Jadi untuk testing, untuk development memang the best kalau kita sediakan breadboard ataupun Vero board ni. Saya akan screwkan dulu semua modul ni pada saya punya testing rig ni. Okey, dah siap pasangkan skru. Cuma sekarang ni kita cuma mounting saja pada rig ni, tapi kita belum ada lagi connection, kita belum pasangkan lagi wire. Tapi untuk sensor gas ni saya tak pasangkan dulu sebab dia nanti akan terbalik macam ni. Jadi susah kita nak tengok pin, jadi saya biarkan dulu. Bila dah kita pasangkan jumper, dah pasangkan wire, baru saya akan screwkan pada riser ni. Sambungan yang pertama yang kita nak buat adalah sambungan untuk power. Kita nak ambil power daripada board Arduino ni pergi ke kita punya breadboard ni. Okay, kalau tengok dekat breadboard ni, kat sini ada merah dan kat sini adalah biru. Okey, merah ni adalah positif, yang ni adalah negatif. Dia punya sambungan ni daripada sini dia akan bersambung sampai ke hujung sini. Sama juga untuk negatif, daripada sini sampai ke hujung sini. Jadi kalau kita bagi supply dekat sini, jadi ke semua lubang yang ada dekat sini dia akan ada supply 5 volt. Sama juga yang untuk negatif pun, kita letak kat sini positif, kat sini negatif, dan sepanjang ni dia akan ada supply 5 volt. Yang merah yang positif ni kita sambung pada 5 volt, dan yang untuk negatif kita sambung pada ground. Kat sini dia label GND. Kemudian kat hujung ni kita akan sambung dekat kita punya breadboard, positif ke positif, negatif ke negatif. Untuk sambungan relay ni, sebab relay ni dia pun perlukan supply, dia perlukan 5 volt untuk beroperasi. Jadi apa yang kita buat, kita akan sambungkan VCC pada relay ni, relay. Okey, kemudian negatif pada ground, warna hitam ni. Kemudian kita sambungkan kepada kita punya breadboard ikut dia punya polarity.
positif ke positif, negatif ke negatif. Kemudian lagi satu, kita punya sensor ni pun sama juga. Mamat ni pun perlukan supply untuk berfungsi. Okey, sama juga, kita tengok VCC pada positif, negatif pada ground. Okay, ground ni dekat sebelah positif, sebelah VCC. Okey, untuk signal nanti kita akan pasang. Kemudian kita settlekan bab power dulu. Dan sama juga, positif kita sambungkan pada positif pada breadboard, dan negatif pada sambungkan pada negatif pada breadboard. Sekarang ni semua modul kita dah ada supply. Okey, untuk supply kita dah buat sambungan, semua modul dah ada supply. Sekarang kita tengok pula untuk signal. First kita tengok dulu untuk sensor asap. Kalau tengok sini, pin input smoke sensor ataupun gas sensor, integer send asap A5. A5 ni bermaksud sensor asap ni dia akan bersambung pada pin analog A5 yang hujung sekali ni, dan pada sensor dia akan sambung pada signal analog. Kita akan buat sambungan untuk analog out dekat kita punya MQ2 sensor. Kalau kita tengok kat sini, yang ni VCC, ground, digital out, dan yang hujung ni adalah analog out. Jadi saya akan gunakan jumper yang warna hijau ni untuk analog out. Okey, pin yang paling hujung. Dan pada kita punya Arduino board, saya akan pasangkan pada analog A5 yang paling hujung ni. Jadi sambungan untuk kita punya sensor dah settle. Jadi saya boleh skrukan pada riser. Kita ikat sikit lah supaya tak berserabut sangat jumper ni. Okay, untuk jumper ni dia ada male female, male to female, dia ada male male, female female. So benda ni pun murah, dalam satu set dalam RM4 macam tu je. Jadi kalau memang nak serius dalam Arduino ni, saya nasihatkan beli je semua jumper yang ada tu. Mudah kalau kita nak buat kerja, dan benda pun tak mahal. Okey, untuk relay kita nak sambung pada pin 6 dan juga pin 7. Susah pula nak masuk. Okey, channel 1 warna kelabu. Channel 1 kita sambung dekat 7, dan channel 2 kita sambung pada pin 6. Okey, sama juga, kita ikat sikit. Ni saya ikat ni, saya gunakan wire yang jenis yang keras tu, macam wire Ethernet cable. Kemudian kita tengok pula, okey, interrupt pin. Okey, pasal interrupt pin ni, kalau ada siapa-siapa yang pernah gunakan buat Arduino ni, dan dia boleh komen kat bawah apa function interrupt pin ni, saya akan bagi hadiah. Okey, hadiah dia memang menarik. Free video YouTube sepanjang hayat, tengok sampai muntah. Tak, tapi kalau siapa yang tahu boleh komen kat bawah. Mungkin kita boleh share dengan yang lain apa maksud interrupt pin ni. Okey, untuk interrupt pin kita akan kita akan loop daripada pin nombor 2 ke pin nombor 8. Itu saja. Kemudian untuk LED indicator, dia akan tumpang ground pada breadboard ni, dan kita masukkan dekat mana-mana pun tak apa. Kemudian kita akan jump daripada sini masuk ke kita punya board Arduino. Okey, negatif. Bengkok pula. Okey, untuk jumper ni saya gunakan merah lah. Okey, pada breadboard ni, untuk bahagian tengah ni dia punya sambungan ke sini pula macam ni. Daripada sini sampai ke sini dia akan ada sambungan. So jadi apa yang kita boleh buat, contohnya kalau kita tengok pada kita punya coding, untuk sebenarnya LED hijau, tapi saya dah tak ada LED hijau, saya gunakan LED kuning. LED hijau ni kita akan sambungkan pada pin nombor 10. Mana kita guna nombor 10? Pin nombor 10 kat sini. Kemudian untuk LED merah, kita akan sambung pada nombor 11. Ni merah.
sebelah dia. Sambungan semua dah siap. Saya cuba nak kemaskan sikit je, supaya tak tercabut. Kita ikat je lah. Okey, dah siap. Sekarang kita nak test. Okey, untuk power saya gunakan power bank je. Okey, LED dah menyala. Ini sepatutnya warna hijau, tapi dah tak ada stok, dah habis. So saya gunakan warna kuning ni. Ini dalam keadaan normal. Jadi untuk kita test, sebab ni dalam rumah, takkan saya nak buat asap dalam rumah kan, mengamuk makcik tu nanti. So sebab sensor ni dia boleh detect asap dan juga gas. Jadi saya gunakan lighter ni untuk keluarkan gas. Kita akan tengok sama ada dia akan detect atau tak. Terus detect. Okey, kalau kita dah sambungkan pump pada relay ni, pump akan mati sebab kita akan sambung pada normally close. Bila ada signal, dia akan jadi open, litar terbuka dan pump akan mati. Dan untuk kita reset kembali pada keadaan standby ataupun keadaan normal, kita just tekan pada button reset ni, ataupun kita cabut power, masukkan balik, dia akan reset. Tapi cara yang paling mudah, kita tekan je button reset ni. Cuma kita ada masalah dengan sensor ni, sebab sensor ni, kalau sistem ni dalam keadaan off, kemudian kita onkan sistem ni, dia akan ambil masa untuk turun, untuk stable. Okay? Bila kita on, dia punya nilai tu dia akan, sebab analog value tu dia akan jadi tinggi, lebih pada 400. Dan untuk sistem ni saya setkan threshold pada nilai 400. Bila nilai tu lebih daripada 400, sistem ni akan trigger. Jadi dia akan ambil masa sikit supaya dia akan turun di bawah 400 dan dia akan kembali normal lah. Jadi biasanya apa yang saya buat, saya on sekejap, saya biar sampai kita punya sensor ni dah stable, baru kita sambungkan kepada load. Ok, dah settle untuk version 1 ni. Dan untuk version 2 nanti, saya rasa saya akan tambah lagi satu modul. Saya akan tambah lagi satu modul yang ni kita panggil modul GSM. So kalau kita gunakan modul ni, sistem boleh hantar SMS kepada kita, kepada handphone kita, bila dia ada detect fogging. Jadi kita tahu, bila walaupun kita dekat luar, dekat kampung ke dekat mana, dekat office pun, kalau ada fogging, sistem detect, dia akan hantar SMS ke handphone kita. So kita boleh prepare lah, sama ada kalau kita boleh balik, kita boleh balik tengok kita punya tangki tenakan. Saya rasa function ni memang penting untuk kita masukkan dalam sistem ni. Ok, nampaknya sampai setakat ni sajalah untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Komputer Indonesia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.